Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. أسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah hari ini kita masuk kepada masalah rukun-rukun solat. Pada sesi yang lalu kita telah menjelaskan tentang masalah menutup aurat di dalam solat, dan berbetulan pula setelah kita jelaskan keluar kenyataan daripada pejabat Mufti Selangor tentang masalah yang telah kita sebutkan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah kurniakan kefahaman kepada kita, maka dapatlah kita beribadah dengan menepati apa yang telah syarak tentukan. Maka hari ini insya-Allah kita sambung kepada arkanus salah, iaitu faslun qala al-musannifu rahimahullah, faslun arkanus salati 17. Kata pengarah, rukun-rukun solat itu ada 17. Baik, disebut 17 itu adalah kita panggilnya bukan khilaf, tetapi ialah bagaimana dikira. Bagaimana dikira. Sebahagian ulama menyebut ianya 13. Sebahagian ulama menyebut ianya 14. Sebahagian ulama menyebut ianya 17. Dan sebahagian ulama ialah dikira sebagai 18. Ini adalah kerana masalah pada pengiraan tamakninah. Okey, pengiraan tamakninah. Maka cara pengiraan itu menjadikan ada sebagian ulama kata rukun solat 17, sebagian ulama kata rukun solat 13, ada kata 14, ada kata 18. Tetapi bukan mereka ada khilaf pun. Itu bukan khilaf pada rukun-rukun solat, tetapi khilaf pada pengiraan rukun tersebut. Bagi mereka yang kata rukun solat tu 13 seperti Imam Nawawi, maka dia kira, contoh dia kira rukuk dengan tamakninah tu satu rukun. Maknanya tamakninah tu tetap wajib. Cuma dikira tamakninah rukuk, contoh dia rukuk dengan tamakninah itu dikira bersekali. Maka sujud tamakninah dikira sekali, i'tidal tamakninah dikira sekali, dan duduk antara dua sujud dikira tamakninahnya sekali. Maka jadilah keseluruhan itu 13. Okay? Keseluruhan rukun solat itu dikira 13 seperti yang disebut Imam An-Nawawi. Adapun bagi yang kata 14, dikira tamakninah pada keempat-empat tempat yang kita sebutkan tadi sebagai satu rukun. Maka 13 termasuk tamakninah 14. Bagi yang kata 17 seperti kitab yang kita belajar ni, maka dikira rukuk satu dan tamakninah satu. Maknanya jadi pada rukuk ada dua rukun, iaitu rukuk itu sendiri dan tamakninah. Maka 4 tempat rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud itu tambah lagi 4 tamakninah jadi 8. Jadi menyebabkan asal 13 tambah 4 tamakninah jadi 17. Jadi 17. Maka dikira sebagai rukun yang
rukun yang berasingan. Adapun ulama yang kata 18 seperti Imam Abi Syuja', maka ia telah menambah satu rukun iaitu berkaitan dengan niat keluar solat. Niat keluar solat. Itu ada khilaf. Okey, tentang rukun yang ke-18 tu ada khilaf. Majoriti ulama dan fuqaha kata niat keluar solat itu tak wajib. Okey, maknanya bila dah habis salam yang pertama, maka itu dikira sebagai telah keluar daripada solat. Tapi kalau Imam Abi Syuja' dia kata selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, niat keluar solat. Sebab tadi kita masuk solat dengan niat, maka keluar solat pun kena dengan niat. Itu adalah di sisi beliau. Ala kulli hal, pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Yang kuat adalah sama ada 13 atau 17, sama ada 13 atau 14 atau 17. Itu dilihat kepada bagaimana cara dia kira. Jadi jangan terkejut lepas ni kalau orang kata rukun solat ada 13, saya belajar ada 17. Sama je sebenarnya. Sama je sebenarnya. Ada yang kata 14, sama je sebenarnya. Beza dia hanya pada tumakninah tu. Baik. Maka apakah dia yang dinamakan rukun? Okey. Rukun itu dalam ta'rifannya ialah maka najuz'an minal amali wala yasihul amalu biduni. Berbeza dengan syarat. Syarat maka laisa juz'an minal a'mal, ma laisa juz'an minal amal wala yasihul amalu biduni. Rukun ialah apa yang merupakan satu juzuk ataupun ia merupakan juzuk daripada amalan tu. Contoh, kita solat. Dalam solat, apa kita kena buat? Itulah rukun. Itulah rukun. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, itulah rukun. Okay, itulah rukun. Kalau syarat, ia di luar solat, ia bukan dalam solat tu sendiri. Dia di luar daripada ibadah tu. Tetapi solat juga tak sah tanpanya. Seperti yang telah kita sebutkan sebelum ni, seperti menentukan waktu solat, seperti menghadap ke arah kiblat, seperti memastikan pakaian itu bersih daripada najis, contoh. Maka ia bukan perbuatan di dalam solat, ia di luar solat. Mana ada orang dah masuk solat baru nak tengok pakaian menajis ke tak? Pakaian menajis itu ditentukan di luar solat. Kiblat ditentukan di luar solat. Wuduk ditentukan di luar solat. Mandi wajib ditentukan di luar solat. Maka itu adalah syarat. Maka kalau orang tanya pada kita, apakah rukun, apakah beza rukun dengan syarat, maka kita katakan rukun ialah apa yang merupakan juzuk daripada ibadah. Dan ibadah tidak sah tanpanya. Kalau syarat adalah yang bukan juzuk daripada ibadah. Dan ibadah tidak sah tanpanya. Itulah yang disebut di dalam kitab-kitab para fuqaha. Baik, kata pengarang ada 17. Kata pengarang, an-niyatu wa takbiratul ihrami wal qiyamu fil fardi lil qadiri wa qira'atul fatihati bil basmalah wa tashdidati wa ikhrajil hurufi min makharijiha. Okay. Yang pertama rukunnya solat itu ialah an-niyah. Okey, rukun yang pertama adalah niat solat. Apakah dia niat solat? Apakah dia niat solat? Apakah dia niat? Itu yang perlu kita tahu. Niat ta'rifannya adalah asal makna niat tu adalah al-qasdu ataupun qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Itu ta'rifan yang paling lengkap. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih, iaitu mengqasadkan. Apa makna mengqasadkan? Menghalakan kehendak diri hati dia kepada sesuatu perkara beriringan dengan perbuatan dia. Pada masalah ibadah,
ada sebahagian niat itu mesti beriringan. Ada sebahagian niat tidak diiringi dengan perbuatan. Ada sebahagiannya niat kena iring dengan perbuatan. Ada sebahagiannya niat tidak diiring dengan perbuatan. Dalam solat, niat ialah muqtarinan bi fi'li, iaitu yang diiring dengan perbuatan dia. Okey. Jadi niat ni tempat dia di mana? Wa mahalluha al-qalb. Niat tu tempat dia di qalb. Qalb ni dalam bahasa Arab qalb. Dalam bahasa Melayu kita terjemah hati, hati kat sini. Hati bawah ni, dekat belah kanan. Qalb kat sini, jantung. Qalb tu sebenarnya jantung. Dalam bahasa Inggeris heart. Okey. Jadi niat tu di mana tempat dia? Iaitu di dalam hati. Adapun jika seseorang itu dia melafazkan niat, at-talaffudhu bin-niyah, dia melafazkan niat dia, maka niat yang dilafazkan itu tidak dipanggil niat. Itu dipanggil bacaan niat. Itu dipanggil sebagai bacaan niat. Bacaan niat tak wajib hukum dia. Bacaan niat tak wajib hukum dia. Yang wajib ialah niat tu. Bacaan niat tu hukumnya sunat sahaja. Iaitu jika dibaca adalah lebih baik pada membantu mereka yang tidak ataupun mengalami kesukaran untuk tahdirun niyah, untuk tahdir dalam bahasa Melayu, menghadirkan niat dalam hati. Memang ada sebahagian orang dia mungkin sukar untuk menghadirkan niat dalam hati. Hadi boleh tutup mikrofon Hani. Okey. Maka niat itu adalah pada hati. Ia bukan lafaz tu. Ia ialah tujuan yang kita buat perbuatan tu. Dalam bab puasa sebelum ni kita dah syarah daurah puasa kita. Nanti mungkin kita akan ulang balik bab puasa. Contohnya malam tu orang tu dia dah kunci alam dia. Alam dia kunci untuk apa? Untuk bangun sahur. Bangun sahur untuk apa? Untuk puasa pada esok hari. Puasa apa pada esok hari? Iaitu puasa fardu Ramadan. Maka saat dia kunci alam tu dia dah ada niat puasa dah. Esoknya dia tak bangun. Sedar-sedar dah subuh. Contohnya, dia kata, Allah, lupa niat, dia kata. Adakah dia lupa niat sebenarnya? Tak. Okay, dia tak lupa niat sebab sewaktu dia kunci alam tu, dia dah niat dah. Itu maksud niat. Tapi kalau dia nak lafaz niat, dia nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Contoh kan, macam pipin lah rasa. Ada pulang. Boleh. Okey, boleh. Harus. Dan membantu untuk niat. Dalam solat pun begitu juga. Dia solat ketika waktu maghrib. Waktu maghrib. Maka solat yang dilakukan waktu maghrib itu adalah solat maghrib lah. Dalam hati dia nak solat apa? Saat dia takbiratul ihram tu, Allahu Akbar, aku nak solat apa? Sahaja aku solat fardu maghrib. Sahaja aku solat fardu maghrib. Maka dia dah niat untuk solatnya. Okey, dia dah niat untuk solatnya. Maka niat itu hendaklah dikerjakan dengan niat. Okey, dengan niat. Maka dalam niat pula ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, niat itu mestilah menentukan sebab atau waktu. Niat ni terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah niat kerana sebab. Okey, niat solat. Solat tu ada dua jenis. Ada solat kerana sebab. Contohnya sebab jenazah. Contohnya sebab gerhana. Contohnya sebab minta hujan. Dan seumpamanya. Dan ada niat disebabkan waktu. Kerana waktu zuhur, kerana waktu asar, kerana waktu maghrib.
Maka dalam niat mestilah ada niatnya itu dengan penentuan sebab atau waktu. Dia solat apa? Solat jenazah ke solat subuh? Mesti ditentukan sama ada sebab atau waktunya. Dan jika solat tersebut adalah fardu, maka hendaklah dia niatkan fardu pada solat fardu. Niat fardu pada solat fardu. Itu adalah bagi niat. Okay. Jadi, niat bagi solat fardu paling ringkas apakah dia? Iaitu usalli fardal asri contohnya. Sahaja aku solat fardu asar. Dah selesai. Okey, memadai. Niat tersebut memadai. Dia memadai. Dalam bahasa Melayu pun memadai. Saja aku solat fardu asar. Memadai. Dan ada sebahagian ulama kata memadai dia nyatakan sahaja aku solat asar tanpa letak fardu. Tanpa letak fardu. Sebahagian ulama kata. Okay. Namun yang paling lengkap adalah sahaja aku solat fardu asar. Sahaja aku solat fardu asar. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, usalli fardal asri. Itu pada niat dia. Okay. Adapun kalimah adaan, qadaan, rak'ataini lillahi ta'ala seumpamanya, atau arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Okay. Hukumnya sunat sahaja. Dia solat sendiri ke, dia solat jemaah ke, dalam masalah umum tambahannya sunat. Kecuali pada solat Jumaah. Itu nanti kita akan pergi pada Jumaah. Ya, solat Jumaah, dia ada syarat lain pula. Itu pada niat Jumaah kena niat jamaah. Kerana Jumaah tidak sah tanpa jamaah. Okey. Itu akan ada perbahasan dalam masalah solat Jumaah. Tetapi kita sekarang membahaskan solat secara umum. Maka kalau dia solat fardu, jumhur ulama kata mesti diletakkan fardu. Usalli fardal asri. Usalli fardal maghribi. Dan seumpama dengannya. Okey. Maka kalau dia qasar, dia niat qasar. Dia qasar, dia niat qasar. Dan qasar tu memang 2 rakaat. Okey. Itu kita akan pergi pula dalam masalah jamak nanti. Ini kita cerita secara umum terlebih dahulu. Baik. Dan niat itu sama ada dia adaan atau qadaan, itu sunat saja. Kalau dia solat qada sekalipun, tanpa niat qada tetap juga dikira. Okey, kalau dia solat qada tapi tanpa niat qada tetap juga dikira. Okey. Okey, bila kita kena niat, iaitu di antara hamzah dengan ra pada lafaz Allahu Akbar. Di antara hamzah dengan ra. Bahasa Arab bila sebut hamzah maknanya alif tegak ada hamzah atas. Itu hamzah. Okay, kita tak panggil alif. Dalam bahasa Arab kita tak panggil alif. Kalau alif, alif lah. Kalau gini dipanggil hamzah. Ni kalau gini dipanggil hamzah. Ni dalam skrin. Kalau antara kaf dengan nun ni, tengah ni dipanggil alif. Alif ni ada mad. Hamzah dia tak ada mad. Okey, hamzah dia tak ada mad. Hamzah ni ada hamzah qata' dengan hamzah wasal. Hamzah qata' ni yang kita sebut satu-satu. Contoh, wa takbiratul ihram. Itu hamzah qata'. Okey, hamzah wasal seperti kalau kita jumpa nanti kita ni hamzah wasal. Wankishafu, kita tak sebut wa inkishaf, kita sebut wankishafu walaupun ada hamzah tengah ni. Ini hamzah wasal. Baik. Maka ini hamzah. Okey, kalau pada permulaan kita letak ni. Kita letak hamzah ni. Okey, pada permulaan perkataan. Hamzah qata'.
Maka arkanus solah, contoh sebut kan, kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, di antara lafaz Allah, di antara hamzah dengan ra, di antara hamzah dengan ra, itulah tempatnya diniatkan. Itulah tempatnya diniatkan. Okey. Sorry, bukan hamzah, alif. Maaf, alif. Okey. Kalimah Allah yang awal tu adalah alif. Sebut alif. Kita eja alif, lam, lam, ha. Okey, di antara alif dengan ra. Jadi niat itu adalah ketika dia takbiratul ihram, beriringan dengan takbiratul ihram, beriringan dengan takbiratul ihram. Baik, mudah kan? Kalau kita tak tahu, itu yang jadi payah tu, itu yang ada setengah orang dia tak lekat niat tu. Tahu tak lekat niat? Dia Allah Akbar. Allah, dia pun lepas tangan dia. Tak lekat niat kan? Dia bagi tak lekat niat. Sebab apa? Sebab dia baca niat panjang tu. Dia baca dalam hati. Dan niat dia Allahu Akbar. Dalam hati saja aku solat fardu asar. Allahu Akbar. Dalam hati saja aku solat fardu asar. Dah niat tu. Selesai lah. Okay. Bahasa apa sekalipun asalkan sampai pada makna dia. Baik, itu adalah niat. Okay, itu adalah niat. Kemudian kata pengarang, wa takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram. Takbir yang kita sebut tadi. Allahu Akbar, itu takbir. Kemudian digandingkan dengan ihram kerana once kita dah takbir masuk solat, kita berada dalam ihram solat. Kita berada dalam ihram solat. Kalau kita haji pun ada ihram dia, umrah ada ihram dia kan. Tak boleh buat apa, tak boleh buat apa kan. Ihram solat ialah bila kita takbir. Allahu Akbar, kita takbir, maka kita berada pada perkara-perkara yang di luar solat kita boleh buat, dalam solat tak boleh buat. Ya, betul. Okay. Aku solat fardu asar, boleh? Sah. Okay. Sah. Kalau kita dah mula niat solat, maknanya dah masuk dalam solat yang fardu, kita sengaja batal, haram hukum dia, dosa besar. Okey, dosa besar. Tapi kalau dia ragu-ragu pada niat, itu ada perbahasan lain dalam perkara yang membatalkan solat. Kalau dia sebut aku solat fardu isyak, boleh, sah niat dia. Okey, sahaja tu nak bagi sedap je tu orang Melayu. Orang Melayu ni dia suka bahasa dia, suka sedap-sedap sikit. Tapi sekarang je orang sebut bahasa ringkas kan. Orang Melayu dulu dia suka ada tambahan. Tambahan tu tak mengubah makna pun. Kan? Macam kita lah dalam bahasa Melayu. Aku nikahkan di kau. Kan? Dia panjang akad nikah Melayu. Akad nikah. Orang Arab mudah je. Kan? Macam itulah. Kalau orang Melayu dia, aku nikah akan di kau. Kalau aku menikahkan kau pun boleh juga. Aku nikahkan kau pun boleh juga. Tapi nak aku nikah akan di kau. Nak ada juga di tu. Tak apalah. Itu sah. Okay. Kalau berjemaah, once dia ikut apa yang imam buat di depan, semata-mata ikut tu, dia dah dikira sebagai jemaah. Itu nanti kita akan bahas dalam masalah solat jemaah. Okay. Ni kita cerita yang rukun solat sendiri dulu. Nanti bab jemaah kita cerita lain. Okey. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni ada masalah yang penting. Okey. Takbiratul ihram, angkat tangan ini sunat hukum dia. Okey, angkat tangan ini sunat. Jari dengan tuping macam ni. Okey. Allahu Akbar. Tapi kalau dia tak angkat tangan juga sah. Sah. Kerana takbiratul ihram adalah rukun qauli. Adalah
rukun qauli. Adapun angkat tangan itu sunat saja hukum dia. Kitab ni kita tak bicarakan sunat. Jadi kalau yang teringin nak bertanya tentang sunat itu nanti sebab yang sunat itu tak fardu ain. Okay. Kitab ni adalah kitab paling ringkas membicarakan ilmu fardu ain supaya kita habis ilmu fardu ain dengan cepat. Jadi kita tak bicara tentang sunat. Okay. Yang sunat tu kalau kita buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Tapi yang wajib ni kalau kita tak buat, tak sah lah solat kita. Maka kita bicara yang wajib dulu. Baik, pada masalah takbiratul ihram, apa masalah dia? Iaitu pada lafaz Allahu Akbar. Pada lafaz Allahu Akbar. Kalau seseorang itu dia tak belajar bagaimana untuk melafazkan Allahu Akbar dengan betul, maka solatnya tidak sah. Okay. Seperti dia berkata Wallahu Akbar. Seperti dia kata Wallahu Akbar. Okay. Maka solatnya tidak sah kerana lafaz takbiratul ihram itu hanyalah sah jika seseorang menyebut Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. Tak boleh di akbar. Akbar. Okay. Kalau dibuat Wallahu Akbar ataupun Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, kesemua itu tidak sah. Semua itu tidak sah. Dia kena takbir dengan cara yang betul. Baik. Kerana apa? Kerana apa? Okey, jom kita tengok kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Kita tengok kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Izwan tanya boleh tak ikut pendapat ulama tu? Sah je kalau ikut pendapat ulama tu. Okey. Yang sempurnanya disebut usalli fardhul asri. Okey. Tapi kalau disebut usallil asra, disebut usallil asra juga sah mengikut sebahagian ulama. Baik, kita tunjukkan. Baik, mana pula dah. Okey. Saya ada kitab. Saya nak sharekan kitab. Saya ada kitab. Sekejap. Kitab ulama Melayu. Sekejap, saya check dulu. Okey. Betul. Ada. Kitab ni saya ada. Tak ada, saya letak. Kita cari pula. Tak ada. Penting kitab tu, tak apalah. Nanti saya sharekan yang PDF-nya ada. Tapi yang saya dah photostate. Nanti saya PDF-kan, saya share lah. Kalau ada rezeki masa, saya sharekan. Baik, tak apa. Ini adalah untuk kita. Sekejap, saya sharekan yang saya dah snap lah. Okey.
Itu hari saya pernah buat video juga pasal ni dalam TikTok. Tapi TikTok waktu tu 60 second je. Lepas tu video tu viral juga. Tapi saya takut pula viral-viral ni kan. Jadi saya pun dah tak main TikTok dah. Adalah beberapa minggu saya sempat main TikTok, lepas tu tak berani lah. Sebab komen orang yang jahil tu saya takut. Komen orang jahil saya takut. Okay, jadi saya tak berani. Makanya saya tak main lah TikTok. Kan. PDF tu yang tak ada tu. Ada yang photostat je. PDF tu kena PDF tu kena buat nanti, insya-Allah. Okay. Takbiratul ihram yang betul, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram yang betul. Baik, saya sharekan dulu. Memadai kitab Melayu untuk kita. Okay. Tak keluar pula dia. Sekejap. Kenapa enggak keluar ni? Okey. Saya kena buka guna Chrome, mau senang. Okay, bismillah. Okey. Nampak ke? Mana nak zoomkan ni? Harapnya nampak lah. Dah tak boleh zoom dah kalau buka. Besar ni Ustaz. Kecil sangat tak nampak. Kecil sangat Boleh zoom sendiri kan? Boleh zoom. Sebab saya buka guna Chrome je. Saya cuba ya dong. Oh, tak boleh dah. Boleh So, zoom saya sendiri Ustaz. Boleh zoom sendiri. Sekejap, saya buka guna ni. Saya guna Apple ni ada feature-features yang saya tak tahu lagi. Saya buka guna okey, boleh dah. Bismillah. Nampak tak? Okey, ni saya masuk skrin sebelah. Nampak kan? Okey Ustaz, okey besar. Besar Besar. Okey, ni kitabnya adalah kitab daripada Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Orang dulu biasalah dia nama Haji Cik je dia panggil. Tapi Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi ni ulama besar dari Kedah. Dia kata apa? Dan tiada sah dimat-matkan. Dimat-matkan ni dipanjang-panjangkan. Ba akbar. Ini kita fokus pada lafaz akbar. Okay. Tak boleh seseorang dia baca Allahu Akbar. Ada orang macam ni. Bukan pada takbiratul ihram sahaja. Tapi pada takbir raya pun sama. Pada takbir yang orang guna untuk takbir Allahu Akbar macam tu kan. Adalah ceramah-ceramah politik ke, terpulanglah dia nak takbir. Okay. Takbir mesti dibuat dengan betul. Mak-mak ke kalau tengok anak jatuh atas jalan tar, jangan sebut Allahu Akbar. Jangan. Salah tu. Mesti disebut Allahu Akbar. Betulkan yang lazim, lazimkan yang betul. Macam sebahagian mak dia kata, La ilah, kata dia. Salah tu. La ilah maksudnya tiada Tuhan. Kena sebut penuh. La ilaha illallah.
Lafaz kalimah nafi isbat, la ilaha illallah tak boleh diputuskan. Mesti disambung. Okay, begitu juga. La haula wala. Apa dia la haula wala? La haula wala quwwata illa billah. Sambung. Okay. Jadi lafaz Allahu Akbar dalam azan ke, siapa nak jadi Bilal? Nak jadi Bilal ni bukan boleh tolak sembarangan je. Nak jadi Bilal kena orang yang ada ilmu. Ini azan pun salah. Macam mana? Azan salah tak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Mesti dia belajar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni ada sebahagian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Salah. Ya, salah. Salah tu pula bahaya. Kata Haji Cik apa? Dimat-matkan ba. Okay. Akbar. Maka jika dengan sengaja. Okay, ada dua keadaan. Jika dengan sengaja tahu maknanya, nescaya jadi kafir. Nampak tak? Ulama kita kata apa? Nescaya jadi kafir. Kerana apa? Kerana maknanya Allah gendang. Makna dia adalah Allah gendang. Betul tak Haji Cik cakap ni? Betul. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi. Dia nyatakan dalam kitab dia Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Okay, kita tengok kenyataan dia. Saya harap keluarlah dekat sini. Keluar dah keluar pun. Nampak? Nampak kita Cik Okay, saya cuba besarkan. Tu. Nampak kan? Hopefully nampak lah. Dia kata apa? Ni kata khamisuha alla yamuddal ba. Yang keenam, takbiratul ihram tidak boleh dimatkan pada kalimah ba. Okay, pada huruf ba. Min lafzi akbar. Daripada lafaz akbar. Fala yasihu an yaqula Allahu Akbar. Tidak sah jika dia berkata Allahu Akbar. Kalau qala dhalika lam tasihhu salatuhu. Dan jika mana dia berkata yang demikian, maka tidak sahlah solatnya. Ni Sawa'un. Sawa'un maksudnya kat situ. Fataha hamzata akbar au kasraha. Sama ada di baris ataskan hamzah ataupun di baris bawah ikbar atau akbar. Dua-dua tak betul. Dua-dua rosak makna. Lianna akbar bi fathil hamzah, kerana kalimah akbar dengan dengan bi fathil hamzah, akbar, hamzah ni itulah akbar tu, jam'u kabar. Ialah kata jamak bagi kabar. Wa huwa ismun lil tabli kabir. Ismun lil tablil kabir. Suatu nama bagi gendang besar. Betul lah Haji Cik cakap tadi. Betul lah Haji Cik cakap. Ini kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Fiqh dalam mazhab 4. Okey. Kemudian kata dia lagi, wa ikbar bikasril hamzah ismun lil haid. Kalau ikbar maksudnya adalah satu jenis nama daripada haid, darah haid wanita. Okay, ikbar. Wa man qala dhalika muta'ammida. Siapa yang bercakap demikian muta'ammida, sengaja. Macam Haji Cik cakap tadi. Ya, sengaja. Fa innahu yakunu sabban li ilahihi. Maka sesungguhnya itu menjadikan ianya makian, cacian pada Tuhannya. Kalau dia kata Allah gendang, cacian lah. Allah darah haid,
cacian lah. Fayartaddu an dinih, maka dia telah murtad dari agamanya. Nampak tak? Murtad, kufur. Sebab tu ilmu kena belajar. Ilmu kena belajar. Kalau tak belajar tu tak tahu. Baik. Tapi kalau sebelum ni dia tak tahu makna. Sebelum ni dia tak tahu makna. Dimaafkan sebab dia bahasa bukan bahasa dia. Okey. Bagi yang bukan bahasa dia, dimaafkan sebab apa? Sebab dia tak faham makna tu. Sangka dia akbar dan akbar itu sama makna. Sangka dia. Okey. Maka masih dimaafkan daripada sudut hukum murtad. Tetapi daripada sudut solat batal. Okey. Daripada sudut solat batal sebab wajib dia belajar. Wajib dia belajar tentang solat. Jadi dia tak belajar tentang solat, maka batal solat dia. Sebab tu kata Haji Cik tadi, kerana maknanya Allah gendang besar. Dikatakan Allahu Akbar dan tersebut dalam kitab. Ini disebut nama kitabnya. Okey. Itu adalah syarahannya. Begitu juga tak boleh kita sebut Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Tak boleh juga. Sebab setiap penambahan panjang, pendek dalam bahasa ada implikasi dia. Okey, ada implikasi dia. Maka tak boleh sebut Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tak boleh. Okey, tak sah solat dia dan itu boleh rosak akidah kerana Allahu Akbar maknanya ialah betul ke Allah tu Maha Agung? Atau dia kata Allahu Akbar, Allah tu betul ke agung? Itu maksud dia. Okey. Lam kedua mat Allah. Itu mat. Okey. Kalau masa solat jemaah imam yang sebut Allahu Akbar tu salah sebut, maka tak sah solat berimamkan dia. Tak sah solat tu bukan daripada sudut kufur. Boleh jadi imam tu tak tahu. Apa jadi imam tu tak tahu. Dia imam pun jahil. Sebab tu syarat imam kena faqih, bukannya tahfiz. Ini kita dah pernah tegur juga sebelum ni. Musim-musim solat tarawih di bulan Ramadan. Sibuklah surau masjid cari imam-imam tahfiz. Yang penting syarat imam tu antaranya mesti faqih. Faqih tu bukan faqih Imam Syafi'i. Faqih tu maknanya faqih fardu ain. Saya pernah imam tahfiz. Tapi barangkali tak belajar wakaf ibtidak. Tak belajar wakaf ibtidak. Maka bila dia tak belajar wakaf ibtidak, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Iaitu dia salah berhenti. Bila salah berhenti, rosak makna. Salah berhenti, rosak makna dia. Maka kena hati-hati. Dia tak boleh berhenti di tempat yang tak sepatutnya. Di tempat yang tak sepatutnya berhenti. Okey. Contohnya yang saya solat tarawih tu, wakaf ibtidak dia baca pada surah An-Nisa ayat 171. Dia baca apa? Dia berhenti pada ayat, saya bacakan ayat dia. Dia baca wala taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid. Okey. Itu betul dah. Semua tu ada wakaf dia, betul dah. Kemudian dia baca subhanahu ay yakuna lahu walad. Dia baca apa? Dia baca subhanahu ay yakuna lahu walad. Okey. Yang tu dia berhenti kat mana? Dia berhenti kat sini. Dia berhenti innamallahu ilahun wahidun subhanah. Kemudian dia sambung ayyakuna lahu walad. Itulah lari makna. Kalau dia baca subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah yang
Maha suci Allah daripada baginya itu anak. Okay. Betul makna dia. Tapi bila dia berhenti kat subhanah, subhanah dia baca. Maha suci Allah. Dia berhenti. Kemudian dia mula ayat baru. Ayyakuna lahu walad. Baginya dia mempunyai anak. Tu salah tu makna. Salah makna. Sama juga macam yang kita sebutkan tadi. Okey, wakaf ibtidak tu kena jaga. Macam kita sebut la ilah tadi, sebagian orang sebut tu, hati-hati. Okey. Baik. Ya. Solat kita terbatal lah. Kalau imam batal solatnya, makmum ikut batal lah. Kecuali dia mufaraqah. Okey. Dah lepas habis tu kena tegur imam. Wajib. Okey, wajib atas kita tegur pada perkara yang mungkar. Wajib kita tegur. Baik. Kalau dia tak tahu makna, sebelum ni dia buat, maka solatnya tak sah sebelum ni. Wajib dia qada balik solat dia. Okey. Tapi kalau dia dah tahu makna, sengaja buat. Sengaja tu maknanya dalam keadaan dia tahu, kemudian dia lafazkan dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu lain cerita juga. Tak sengaja ni kadang-kadang dia sabukul lisan. Dia tak niat nak sebut je tu. Cuma dalam keadaan terkejut dia sebut Allahu Akbar. Dia salah. Dia tak, kemudian dia tersedar dia salah. Itu tak jatuh murtad. Sebab dia nama pun sabukul lisan. Tapi dia sengaja sebut. Dalam keadaan dia tahu, dia sengaja sebut. Dah tahu dah, sengaja dia sebut Allahu Akbar saja sebut. Jatuh kufur. Jatuh kufur. Sebab itu adalah cacian kepada Allah. Okey. Itu yang jadi apa nama tu? TikTok tu hari tu orang ada yang kata saya sesat dah la ilaha illallah. Dia tak belajar dan dia tak faham, mungkin kerana video 60 saat dia tak faham konteks. Jadi kena syarah tu dengan lebih luas supaya dia lebih faham. Dan ada juga orang awam yang jahil, dia kata, alah ustaz kita sebut Allahu Akbar ke macam mana kita sebut, Allah tahulah makna yang kita nak sebut. Itu pun lagi jahil, dahlah jahil murakkab. Jahil murakkab. Kalau tak adalah Allah perintah begitu dan begini. Kalau semua ibadah main belasah je. Nabi SAW sendiri tegur. Ada seorang sahabat yang solat kan, Nabi tegur. Kerana dia bukan buat solat. Dia buat solat dalam keadaan yang salah. Baik. Maka itu adalah takbiratul ihram. Saya nak sambung tentang al-qiyam ni, tapi ada perbahasan nanti pada bab solat duduk dan seumpamanya. Maka itu memerlukan syarahan yang panjang juga. Dan kita dah berada di penghujung. Maka kita habis setakat ni dulu. Malam ni kita sambung lagi rukun solat pada sesi akan datang, insya-Allah. Jelas Baik. Ada soalan lain? Lafaz niat aku solat asar. Tadi kita dah sebut dah khilaf ulama. Tapi qaul jumhur kata mesti ada kalimah fardu. Niat fardu pada solat fardu. Itu lebih utama. Izin bertanya Ustaz. Boleh ke lafaz niat tu berdua nafas? Allah Akbar. Dia dua nafas. Boleh ke tak boleh? Macam mana? Selalu kita lafaz niat, kita lafaz takbir. Lafaz takbir tu Allahu Akbar satu kali nafas kan? Boleh ke buat dua nafas? Allah Akbar. Nanti saya rujuk balik. InsyaAllah. Boleh tak diputuskan? Baik. Saya nak tengok. Kalau catatan saya ni ada, saya jawab. Ustaz. Yup. Saya nak tanya untuk yang niat solat fardu tu ataupun tanpa sebut fardu tu, ada setengah yang saya tengok, setengah ustazah mengajar dia cakap tak sah solat kita tanpa menyebut fardu. Dengan apa solat tak sah solat tu mengikut qaul jumhur yang kita sebut tadi.
Sebab tu saya kata sebaiknya dia dia Menyebut sebut fardu. dia niat fardu. Dia niat fardu. Macam jadikan bagi macam wajib lah Ustaz untuk sebutan tu. Macam mana? Macam kita mewajibkan jugalah untuk sebut fardu tu. Memang ulama sebut wajib. Majoriti ulama sebut wajib. Pada solat fardu ditambah fardu. Tapi kalau tak sebut, solat kita tetap sah jugalah. Ke macam mana? Kalau tak sebut fardu, adakah solat tu tetap sah ataupun solat akan terbatal juga? Solat sah ikut satu qaul. Maknanya kita kena ikut kaul yang lebih ni lah. Seeloknya adalah diikut kaul yang lebih disetujui. kuat. Yang lebih kuat. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Okay. Alright. Baik, soalan Azizi tadi, kalau panjang diam dia tak sah solat. Kalau dia sebut Allah Akbar, tak sah solat dia. Okey, tapi kalau tak panjang diam dia, maka sah solat dia. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey. Baik, mengisi masa lapang juga saya nak tegur sikit tentang selawat. Allahumma salli. Jangan kita panjang pada salli. Okey. Kena sebut Allahumma salli. Allahumma salli. Jangan tambah salli. Kerana salli itu perempuan. Salli itu adalah kepada perempuan. Seolah seorang tu kata, ya Allah yang perempuan. Selawat ke atas Nabi. Okey. Jadi kita sebut Allahumma salli. Allahumma salli. Jangan dipanjangkan salli tadi. Baik, saya sharekan kitab dia. Kitab dia ada sebenarnya. Saya ada yang saya copy daripada PDF kitab. Saya tunjukkan. Lafaz salli. Okey, ada. Saya sharekan je. Sebab dalam kita bincang pasal akbar tu kan. Kita sebut dia pasal salli. Nampak ni. Okey. Disebut oleh Al-Faqih Taha Umar Ibn Taha Umar Al-Hadrami. Okay, dia kata apa? Dalam kitabnya Majmu' li Muhimmatil Masail min Furu'. Ada kitab dia PDF tapi saya tak carilah, saya copy yang dah ada. Wa qala Abdullah bin Umar man qala fi tashahhudihi. Sebab nanti kita akan bicara juga tasyahud kan. Allahumma salli. Kita tambah ya, salah. Dia kena baca Allahumma salli. Kalau salli bil ya lam yujzihi walau jahila. Maka solatnya tetap tidak sah. Walaupun dia jahil. Macam kita cakap lah, akbar tetap juga solatnya tak sah. Walaupun dia jahil. Au nasiyan, atau jika dia lupa, solatnya tetap tak sah. Balil amidul alimu bil arabiyyati yakfuru bih. Adapun kalau dia sengaja, dia tahu makna bahasa Arab, yakfur, kufur dia, li'annahu khitabu mu'annat. Kerana itu adalah khitab perempuan. Khitab tu maknanya yang dihadap cakap tu perempuan. Bagi Allah, kita guna khitab muzakkar. Bukan bermakna Allah lelaki. Khitab muzakkar adalah umum untuk semua. Okay, tapi kalau khitab mu'annath, dia spesifik untuk perempuan je. Jadi kalau kita guna khitab mu'annath, kata ulama, kufur. Salli.
Jadi bila kita nak selawat pada Nabi pun kena belajar juga. Okey, kerana selawat tu adalah ibadah. Ibadah kena belajar. Ini sekarang viral lagu selawat tafrijiyah tu kan. Ada satu masjid ni kat Ampang. Baguslah lepas subuh dia selawat ramai-ramai. Saya tegur lah, lepas tu dia tak buat dah lah, alhamdulillah. Dia baca lagu tu. Allahumma salli. Dia baca je tu. Dia baca bukan saya lah. Saya menukilkan saja. Dia baca Allahumma salli salatan daimatan wa sallim salama. Itu tak sah selawat dia. Kita ni nak melagukan kena ada cara. Pada panjang kita panjang, pada pendek kita pendek. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Baca Quran pun sama juga. Tak boleh main tibai je panjang pendek. Dalam bahasa Arab tibai panjang pendek ni rosak makna. Rosak makna. Kadang-kadang fi'il madhi boleh jadi fi'il amar kalau pendek. Okay. Maka kena hati-hati. Bila saya tegur tu dia ubah lah. Dia ubah jadi Allahumma salli salatan. Salli salatan. Okey lah tu. Nyanyi ada lagu, okey lah. Nak hafal ramai-ramai yang ada lagu. Okey, jelas yang tu tambahan nak habis masa pukul 11. Okey, sampai sini sahaja. Barakallahu fikum. Jazakumullah ta'ala bil khair. Izwan tanya tadi apa? Kalau imam dah takbir lepas tu dia ragu, dia lafaz takbir dia. Tapi makmum semua dah takbir. Masih Ustaz? Dia tak faham. Izwan tak faham soalan Izwan. Kalau imam dah takbir, lepas tu dia ragu. Dia lafaz semula takbir dia. Tapi makmum semua dah takbir. Macam mana keadaan dia Ustaz? Makmum kena takbir semula. Tak ada tengok pada dia Ustaz. Dia tengok pada diri dia lah. Kalau dia dengar imam takbir salah, memang tak sah lah solat. Imam kalau takbir salah, tak sah solat. Dah, selesai. Bila imam tak sah solat, jangan ikut imam. Imam tu imam tak betul. Okay. Walaupun belah je lah. Belah je. Kita jangan ikut benda yang salah. Orang mencuri, kita pergi mencuri. Buat apa? Dia bukan macam tu, dia macam ni. Dia kata kalau imam dah takbir, lepas tu dia ragu, lepas tu dia batalkan semayang. Kemudian dia lafaz takbir semula. Tapi makmum semua dah takbir. Macam mana keadaan itu Ustaz? Dia kata. Makmum kena takbir semula ikut imam balik ke? Ataupun cukup dengan takbir yang pertama tadi. Sedangkan imam dah batalkan takbir yang pertama tu. Sebab dia confused, dia ragu-ragu. Itu soalan dia. Oh, dia imam. Bukan dia imam, dia ikut imam. Imam tu dia macam wayunah imam lah. Allahu Akbar. Lepas tu dia was-was, lepas tu orang belakang dah takbir dah. Kemudian dia imam batalkan takbir dia lafaz takbir sekali, dia ambil semayang. Jadi yang belakang ni dah pertama kali takbir. Jadi sepatutnya dia batal lah. Jadi dia tanya, yang belakang tu dia biar imam dia macam tu je. Maknanya dia masih gunakan takbir yang pertama lagi. Maka kalau ikutkan batal lah. Itu soalan dia. Imam dah takbir, lepas tu dia ragu tu, imam ragu lah. Imam ragu lah dengan niat dia kot. Berarti imam batalkan takbir tu. Sedangkan makmum belakang dah takbir. Dah takbir tu. Kalau imam takbir, lepas tu imam batal, makmum terus mufaraqah, tak ada masalah. Okay, tapi kalau makmum tak mufaraqah, makmum tak mufaraqah, maka batal lah solat. Dia macam imam tengah solat, kemudian imam terkentut, batal lah solat. Okay, kemudian ada yang cepat ganti. Dia ikut yang ganti tu lah. Tapi kalau imam tu Allahu Akbar, makmum dah takbir belakang, imam pergi batal solat dia. Maka kalau dia tak segera mufaraqah, batal solat dia. Dia tak boleh. Takbir makmum tak boleh mendahului imam. Maknanya bila imam takbir yang kedua tu dikira takbir pertama dia, makmum dah takbir dulu, maka takbir makmum tak boleh mendahului imam. Tak sah. Ini dia nak cerita mula-mula semayang. Mula-mula semayang, imam usalli fardhu maghrib salasa rakaatin ada nilai ta'ala. Imam kat takbir Allahu Akbar. Kemudian makmum dah angkat. Lepas makmum dah angkat tu, imam pula rasa wawas, dia batalkan takbir pertama tu. Yalah, betul lah tu. Ya, macam tu.
Maknanya kalau itulah soalan dia, maknanya dia kena ni lah, Dia kena ulang balik lah kan. batal lah solat. Yalah, dia kena ulang balik lah takbir sekali balik ikut imam tu. Dia tak boleh pegang takbir yang kedua. Okay, alright. Barakallahu fikum. Jazakumullah ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.